Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini Alhamdulillah seperti yang kita rancangkan. Kita akan membuat ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-26. Surah yang kita akan memberikan tumpuan adalah Suratul Fatihi. Suratul Fatihi merupakan surah yang ke-48. Kedudukan surah itu di dalam Al-Quranul Karim yang mengandungi 29 ayat. Okay. Surah Al-Fatihi ini, kalau kita mengambil maklum tentang sejarah penurunan Suratul Fatihi, adalah surah yang ke-111. Dikatakan surah ini merupakan surah yang ke-111 diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa Suratul Fatihi adalah surah yang akhir-akhir yang Allah nak turunkan kepada baginda Nabi SAW. Justru itu surah ini surah pasti adalah surah Madaniyatun. Surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Surah Madaniyah adalah mana-mana surah yang diturunkan oleh Allah selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Okay. Sekarang mari kita bincangkan pula tentang apa makna Al-Fatihi. Perkataan Al-Fatihi, kita ada kala kita jumpa perkataan Al-Fatihi macam dalam surah Iza Ja'a Nasrullahi wal Fatah. Kita jumpa kata Al-Fatah. Jadi Al-Fatihi dekat sini adalah secara umum yang membawa maksud kemenangan. Tapi Al-Fatihi, kemenangan bagi suratul Fatihah ini merujuk kemenangan yang apa? Maksudnya spesifik kemenangannya apa? Jadi Al-Fatihi di sini, kalau kita merujuk ke semua ayat-ayat dalam suratul Fatihi, maka ia merujuk kepada telah termeterai satu perjanjian di antara Nabi SAW dan orang-orang Islam dengan penduduk Makkatul Mukarramah. Nama perjanjian itu adalah Perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah. Kenapa perjanjian Al-Hudaybiyah ini ia dikaitkan dengan Al-Fatah, iaitu kemenangan? Kerana perjanjian Hudaybiyah ini merupakan perjanjian yang memberikan impak yang sangat baik kepada Nabi dan juga orang beriman. Okay. Ia bermula daripada peristiwa Nabi SAW bermimpi, dapat masuk ke Makkah untuk menunaikan ibadat umrah. Jadi tuan-tuan bolehlah baca beberapa kitab sirah An-Nabawiyah untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ni dikatakan ia berlaku pada 6 tahun ke-6 Hijrah. Okay. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang meminta kepada Nabi supaya tidak masuk ke bumi Mekah pada tahun itu untuk buat umrah. Mereka boleh masuk pada tahun yang berikutnya. Okay. Dalam perjanjian Hudaybiyah ini juga telah berlakunya gencatan senjata. Tetapi Nabi dan para sahabat bukan nak pergi perang. Mereka nak pergi menunaikan ibadat umrah.
Tetapi penduduk Mekah ini mereka dengar seperti mana Nabi nak masuk menawan kota Mekah. Okey, berlakulah perjanjian Al-Hudaybiyah. Okey. Itu adalah makna bagi Al-Fatah. Ya, kita kena lihat perkataan Al-Fatihu itu duduk dalam ayat yang mana. Jadi makna Al-Fatih itu ia akan dapat diterjemahkan mengikut ayat itu berada di mana. Kalau dalam surah Idza Jaa Nasrullah, Al-Fatih itu adalah merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Idza Jaa Nasrullahi wal Fatah. Tapi dekat sini Al-Fathu merujuk kepada perjanjian Al-Hudaybiyah. Merupakan kemenangan yang awal bagi orang yang beriman. Baik, kita nak dapatkan di manakah ayat di dalam suratul Fatihah ini yang ada menyebut perkataan Fatah. Rupa-rupanya berulang-ulang kali kita akan menemukan perkataan Al-Fatah. Tapi tak gunakan alif lam lah. Okey, dia tiada alif lam di depannya, terus huruf fa. Okey, ayat yang pertama sekali. Okey, telah pun menemukan kita sumber kepada surah itu dinamakan Fatihi. Pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fataham mubina. Sesungguhnya kami, Allah telah menegaskan, sesungguhnya kami telah memberikan fatah, telah memberikan kemenangan kepada kamu. Fatahan, kemenangan yang jelas, kata Allah. Jadi kita jumpa dua kali diulang perkataan fatah pada ayat yang pertama. Maknanya Allah Ta'ala nak highlight tentang kemenangan. Okay, kemenangan tu nanti memang jelas boleh nampak kemenangan itu. Okey. Kemudian kita baca lagi ayat yang kedua, kita baca lagi pada ayat yang ketiga, kita akan menemukan Allah Ta'ala menyebut tentang kemenangan itu Allah yang tolong. Pada ayat nombor 3, وَيَنْصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Okay. Kita lanjutkan pada ayat yang ayat kita nak tengok. Ada lagi Fatah. Okey, rupa-rupanya ada tuan-puan ya. Kita kena tengok dekat ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 akan menemukan sekali lagi Allah menyebut tentang perkataan Fatah. Okey, saya ambil pada ayat yang hujung, pada ayat nombor 18 tu. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا. Okey, tapi kita dah sebut sebelum ini, kalau ayat itu ada kaitan dengan nama surah, kita kena baca ayat keseluruhan dia. Okey, kita bacalah daripada permulaan ayat nombor 18. Kerana ayat 18 ini ada menyebutkan tentang nama surah itu Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Sesungguhnya benar-benar Allah telah meredai orang yang beriman. Okey, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Yang mana orang yang beriman ini mereka telah buat satu janji taat setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. Okey. Jadi siapa-siapa yang telah membuat aku janji, telah membuat bai'ah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah pokok, maka Allah Taala redha orang tu. Okey. Maknanya mereka berjanji untuk taat setia, setia hidup semati, janji untuk taat Rasul dan sebagainya. Okey. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi. Fa'alima ma fi qulubihim. Okey. Allah kata Allah Maha mengetahui apa yang terkandung di dalam hati-hati mereka yang buat bai'ah itulah. Lepas tu barulah Allah sebut Allah telah turunkan ketenangan kepada mereka
dan Allah memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang qoriba, kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat tu kemenangan apa? Jadi sulh Hudaybiyah itu merupakan satu kemenangan sebenarnya. Okey, satu kemenangan. Kemenangan itu pula Allah kata fathan qoriba. Ayat nombor 18, kemenangan yang dekat. Okey. Kita baca satu lagi ayat ya. Ayat yang berikutnya untuk kita dapatkan penamaan surah itu sebagai Al-Fatah. Kita kena baca ayat nombor 27. Tengok ayat nombor 27. Allah Ta'ala berfirman, fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fatahan qoriba. Allah ni dia mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui, dan Allah ni menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu adalah satu kemenangan yang dekat. Okey, tuan-tuan, Alhamdulillah kita telah menemukan dalam sesi ulang kaji kita bincang nama surah ni, kita dah jumpa ada 3 ya. Ada 3 ayat yang ada menyebutkan perkataan Al-Fathu. Walaupun 3 ayat, tetapi kita telah menemukan ada 4 kali perkataan Al-Fathu itu diulang. Okey, tempat yang pertama adalah ayat pertama, 2 kali perkataan Fatahan. Lepas tu pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, sekali lagi kita jumpa Fatahan. Lepas tu ayat nombor 27, kita jumpa sekali lagi perkataan Fatahan. Ini bermakna ada 4 kali diulang oleh Allah perkataan Fatahan. Okey, jadi kita dah selesai membincangkan tentang surah Al-Fatahi adalah surah kemenangan yang merujuk kepada perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kenapa dipanggil kemenangan? Adalah kemenangan yang akan membawa kepada mereka dapat menawan kota Mekah pada tahun yang berikutnya. Jadi sebelum dapat menawan tu, mereka telah buat dulu perjanjian Al-Hudaybiyah. Jadi para sahabat ni yang ikut Nabi nak buat strategi apa, Nabi nak buat apa, mereka ikut. Sebab Nabi buat keputusan. Kalau ikut para sahabat dia nak juga pergi umrah tahun tu. Kenapa nak pergi tahun depan? Kenapa nak pergi tahun berikutnya? Tahun ni juga masuk. Apa pun jadi, kena masuk. Tetapi orang musyrikin tak benarkan. Okey? Mereka takut. Sebab orang Islam nak masuk ni, entah perang ke, berlaku pembunuhan ke, mereka tak bagi. Jadi mereka minta supaya Nabi buat perjanjian. Jadi apabila mereka buat perjanjian, seolah-olah orang Arab musyrikin Mekah telah mengiktiraf tentang kumpulan orang beriman. Kalaulah mereka tak takut kepada Nabi dan orang beriman, kalau mereka ni tak ada kepentingan, buat apa dia buat perjanjian kan? Tapi ini sudah memberikan satu kemenangan yang nyata dan kemenangan yang dekat kepada orang Islam. Jadi itulah penerangan tentang nama dan justifikasi kepada surah itu kenapa dipanggil Al-Fatihi. Ia sebenarnya ada kaitan dengan surah yang kita bincang pada surah yang sebelum. Cuba tuan-tuan ingat balik. Sebelum surah Al-Fatihi jumpa surah apa? Adalah surah Muhammad. Ya? Surah Muhammad ni, kita dah buat ulang kaji sebelum ni, tapi saya nak kena sebut juga supaya tuan-tuan dapat membuat connection antara surah yang sebelumnya Muhammad dengan surah perjanjian Al-Hudaybiyah ni. Okey, kalau dekat surah Muhammad, surah itu objektifnya adalah kewajiban kepada orang beriman untuk beriman kepada Nabi. Dituntut untuk beriman kepada Nabi SAW. Okey, kewajipan beriman. Walaupun kita dah sebut serba sedikit apakah kelebihan jika beriman kepada Nabi dan apa akibat buruk kalau tak nak beriman kepada Nabi. Itu kena tengok balik ulang kaji surah Muhammad. Tetapi surah Al-Fatihi ini, surah yang selepas Muhammad ni, ia menerangkan dengan lebih lanjut
Tentang apa? Tentang kalau taat Nabi, ikut cara Nabi, ikut cakap Nabi, maka kamu akan mendapat Al-Fatah, kemenangan. Justru itu, para ulama menerangkan tujuan surah Al-Fatah ini, 29 ayat, dibuat rumusan bahawasanya surah Al-Fatih ini tujuan Allah turunkan adalah untuk menerangkan. Menerangkan apa? Kebaikan, faedah. Okey, jika beriman kepada Allah dan Rasul. Maknanya suratul Fatih sebab nama dia tu kemenangan. Okey, surah kemenangan. Tapi macam mana boleh dapat kemenangan tu? Kemenangan itu dikaitkan dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey, kenapa dengan perjanjian Hudaibiyah tu? Perjanjian Hudaibiyah perjanjian yang Nabi buat dengan orang Arab musyrikin. Okey, kenapa dengan orang Arab musyrikin ni? Orang Arab musyrikin, mereka tak benar Nabi masuk buat ibadah umrah. Kalau macam kita pun kan, macam kita selalu pergi umrah, orang nak pergi umrah ni, tiba-tiba tak dapat masuk. Tak diberi kota, contoh, dihalang masuk. Kita pun rasa ralat kan. Dah lama nak pergi umrah, apa tadi orang tak pernah pergi umrah. Para sahabat ni dah lama dah. Kan mereka telah berhijrah ke Madinah. Berbelah-belah, bertahun-tahun mereka tak dapat jejak dalam Mekah tu, tempat kampung mereka. Nabi pula bermimpi dapat masuk ke dalam kota Mekah, buat umrah, lepas tu buat tahlul. Dah semangat dah ni, dekat 1,000 juga ni yang ikut Nabi nak umrah. Tiba-tiba tak jadi. Tak jadi tu bukan sebab tak jadi kerana suka-suka, tak. Kerana orang Mekah halang nak masuk. Tapi masa ni tentera orang Islam ramai. Orang Islam dah kuat dah. Dah kuat dah. Kan? Jadi lepas tu ada beberapa orang sahabat macam dia tak puas hatilah keputusan Nabi tu. Tapi akhirnya mereka akur kepada keputusan Nabi. Buatlah perjanjian Hudaibiyah. Sabar sat untuk pergi umrah tu. Akhirnya disebabkan mereka akur dengan keputusan Nabi SAW. Itulah turunnya surah Al-Fatih. Allah mengatakan, tak lama menang, kata Allah. Kemenangan yang nyata, fatahan mubina, menang. Kemenangan yang dekat, Allah ulang 2 kali. Fatahan qariba, fatahan qariba. Okey. Jadi, daripada perbincangan sejarah perjanjian Hudaibiyah tadi, dikaitkan dengan tujuan surah, para ulama kata, tujuan surah Al-Hudaibiyah nak menerangkan, nak tunjuk kepada kita. Tengok, hasil yang kamu dapatkan kalau kamu ikut Rasul, kamu akur dengan Rasul, kamu taat Allah, kamu taat Rasul. Dia mudah je. Taat Rasul, taatlah Allah. Jadi itu adalah pembuktian, ya, faedah, manfaat apabila beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesailah ulang kaji bagi suratul Fatih. Kita bincangkan tentang nama, kita bincangkan tentang tujuan bagi suratul Fatih. Apa perkaitan dengan surah sebelah je? Saya yakin tuan-tuan pasti boleh buat perkaitan punya. Sebab surah Muhammad, tujuan dia adalah untuk menerangkan tuntutan beriman kepada Nabi. Tapi mungkin ada orang tanya, apa faedah kalau saya nak beriman kepada Nabi? Apa kebaikan dia? Maka surah selepasnya menerangkan, engkau akan dapat fatahan, engkau dapat fatah, engkau dapat fatah, engkau dapat fatah. Kemenangan lah. Okey. Jelas, Allah rahimani wa rahimakumullah. Okey. Sebelum kita lanjutkan, saya nak bacakan ada satu tema bagi surah Al-Fatah ni, dia lebih kurang samalah macam tujuan surah. Kadang-kadang setengah para ulama, mereka suka guna istilah tema ataupun diguna istilah dalam Arab dia panggil mihwar surah. Ada setengah ulama dia lebih suka kepada istilah tujuan surah ataupun maqsad kepada surah. Tapi tak apalah, kita bawalah tema bagi surah Al-Fatah ini. Saya rujuk dalam satu buku yang kecil, iaitu karangan Syekh Muhammad Adil. Dia kata apa surah Al-Fatah ini temanya adalah Al-Futuhat wal-Ata'at, penaklukan.
dan kurniaan Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Jadi tema ni sebenarnya merujuk kepada nanti Nabi akan dapat kemenangan untuk menawan Mekah, kota Mekah sebenarnya. Tapi bukan untuk Rasulullah je, juga untuk kita. So pelajarannya kepada kita adalah, kalau surah Muhammad, kita berjanji ya untuk taat kepada Nabi. Apa Nabi cakap, apa Nabi perintah, ya kita akan taat. Okey, kerana ada kaitan dengan amal ibadat kita. Kalau nak Allah Ta'ala terima ibadat kita, Allah tak nak hapuskan pahala kita, maka taat pada Nabi. Lepas tu kita dapat belajar hari ini dalam suratul Fatahi, kalau kita dengar cakap Nabi, pegang sunnah Nabi elok-elok, ikut panduan Nabi, Allah akan berikan kita kemenangan, kemenangan. Allah dah buat kepada baginda Nabi SAW dan para sahabat. Maka Allah juga boleh kembalikan kemenangan itu kepada orang yang beriman. Dengan syarat apa? Ikutlah, ikutlah yang perbincangan kita bincang dekat surah sebelum ni. Itu beriman, taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan untuk siri ulang kaji suratul Fatih. Sebelum kita rehat sekejap, sepatut kita nak buat satu lagi sesi ulang kaji surah Al-Hujurat ya, sekejap lagi. Okey, setakat ni tuan-tuan ada soalan tak tentang suratul Fatih? Uh, dalam di aplikasi Zoom ada soalan tak tuan-tuan dan puan? Tak, tak ada Ustaz. Di FB pun tak ada. Di FB pun tak ada. Okey. Kita tengok sekejap soalan dekat TikTok ada tak soalannya. Oh, ada juga sahabat kita daripada Singapura ada. Alhamdulillah, jazakillah khairah. Dah taubat? Apa dah taubat ni? Okey, sekejap kita nak tengok. Ada tak soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita dekat TikTok ni? Alhamdulillah. Sekejap. Okey. Saya dapati tak ada. Okey, kalau macam tu kita berhenti pada jam 10:37 pagi. Kita mula tadi sebenarnya dah dekat 10 suku sebenarnya. Jadi kalau sesiapa yang dia terlepas ataupun dia tak dapat ikuti pada awal, nanti boleh tengok rakaman. Secara langsung ni saya akan upload di TikTok lah. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok nota, boleh nampak sekali dengan nota yang kita paparkan. Sebab apa yang kita sebut ni, sebenarnya kita ada buat nota, PowerPoint. Jadi tuan-tuan boleh lihat kembali rakaman di YouTube pun ada, insya-Allah akan dimasukkan hari ini juga. Dan tuan-tuan juga boleh melihat rakaman di FB page. Boleh tengok dekat muka buku. Page Malaysian Tadabbur Academy. So, moga-moga dapat manfaat. Sebar-sebarkan. Moga-moga masuk juzuk yang ke-26 nanti untuk tadarus bulan Ramadan. Dah berapa hari? Mungkin satu hari lagi. Tak lama dah kot, satu hari lagi. Kita akan masuk dalam Ramadan. Nanti dah sampai juzuk 26. Ingat kembali tujuan bagi suratul Fatah. Allah janji Allah akan bagi kita kemenangan. Dengan syarat, ikutlah, berimanlah kepada Nabi SAW. Ikut perintah Nabi. Tinggal dengan apa Nabi larang, apa yang Nabi larang. InsyaAllah, moga-moga Allah memberikan kita panduan, Allah berikan kita bimbingan, Allah berikan kita hidayatul taufik untuk kita terus mengikuti ulang kaji bagi surah-surah Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan, itu saja. InsyaAllah, kita jumpa lebih kurang 10 minit lagi. Dalam 10:50 macam tu, kita nak sambung lagi ulang kaji surah Al-Hujurat. Surah kamar-kamar ataupun surah bilik-bilik. Bilik siapa? Kamar siapa? Kenapa pula surah tu namanya bilik? Apa berkaitan pula? InsyaAllah nak dapatkan jawapan tu, ikuti ulang kaji lebih kurang dalam 10 minit lagi. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal-azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.